Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kali ini dalam siri Google Classroom bersama Cikgu Halijah Latif ataupun Cikgu DJ. Okey, pada kali ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan di luar sana mengenai integrasi Google Classroom bersama-sama dengan kuis atas talian yang ada banyak di luar sana. Okey, contoh pada hari ini saya ingin berkongsi mengenai 3Q. 3Q itu mewakili quizzes, Quizlet dan juga Quizlet. So kita akan tengok bagaimana kita nak mengintegrasikan Google Classroom bersama-sama dengan yang pertama Quizlet. Quizlet. Okey, Quizlet. Okey, di mana? Okey, paparannya ini adalah paparan untuk Quizlet. Okey, sekarang bagaimana kita nak mencipta kita punya pembelajaran dengan Quizlet ini dan mengintegrasikannya dengan Google Classroom. Okey, caranya adalah pergi dekat bahagian create. Okey, create a new study set. Okey, dia akan bagi iklan kat sini, saya pangkahkan di sini. Okey, create a new study set. Okey, kenali huruf. Mungkin saya nak buat untuk pra sekolah kan, kenali huruf. Okey. Huruf besar dan huruf kecil. Okey. Untuk Quizlet ini, kita boleh juga import daripada Word, Excel dan juga Google Doc untuk bahan tersebut ataupun kita boleh buat sendiri. Sebagai contoh, kita buat sendiri hari ini kan. Okey, so yang pertama saya nak masukkan gambar sekiranya kita ada gambar untuk tujuan pembelajaran. Ni contoh saya ambil gambar ABC dan saya klik open. So gambar tersebut adalah di bahagian ini. Dan juga yang pertama saya nak membina kad-kad tersebut. Okey, scroll ke bahagian bawah ada add card. Okey, sebagai contoh saya add card. Okey, yang pertama saya jawab huruf besar, yang kecilnya huruf kecil. Saya add lagi satu kad. Selain dan juga itu, kita boleh choose language. Okey, contoh saya choose language di sini. Kalau bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Melayu. Contoh di sini, ini saya buat bahasa Melayu. Ada tak bahasa Melayu? Contoh di sini. Okey, bahasa Melayu is Malay. Okey, so contoh di sini ada bahasa Melayu. Saya klik Malay. Okey, so definition pun saya choose language Malay. So, di sini juga kita boleh tambah image sekiranya kita perlu ada image lah ya untuk soalan ini. Sebagai contoh saya add juga image ni. Saya klik image. Okey, contoh A untuk ayam. Saya klik. Okey, selain itu kita boleh add lagi kad. Okey, contoh yang inilah. Okey, so ada 5 kad di sini. Okey, untuk yang free dia boleh buat unlimited kad ini, cuma dia ada sedikit batasan di bahagian sini. Okey, di mana kita boleh add a point. Contoh di sini add a point, saya klik A. Saya klik add. Okey, saya klik lagi satu B. Okey. Ini adalah B. Okey, saya klik di sini, saya klik dan untuk A ini pula saya tak tekan A tadi saya tak nampak tadi. Okey, saya sini dan C. Okey, C dia akan keluar link kat sini bawah yang kita buat di bahagian kad bawah tadi, term. Okey, saya klik C, saya klik dan. Okey, yang D pula cikgu rakan-rakan tengok di sini Saya boleh klik di sini dan saya klik done. Okey, kita tengok dekat more ini ada apa. Kita boleh remove from diagram ataupun kita boleh delete daripada kad tersebut lah. Okey, contoh saya klik done. Okey, D dan juga E. Dan saya klik E tak buat lagi E tak buat. F terus. F tak ada. Cancel. Saya terus pergi F. Okey, klik F. Okey, kalau tak bahagian E tadi tak ada kan, kita juga boleh menambah kad melalui cara ini. Saya tekan sini, saya tekan term dia adalah E, definition dia adalah E kecil.
dan saya klik add. Okey, kalau tengok dekat bahagian bawah kad ada E dan E kecil. Dan kita boleh tambah image jikanya perlu. Okey. Di bahagian atas ini dia boleh buat sehinggalah 8. A, B, C, D, E, F, G. Contoh saya buat sini G, G besar, G kecil. Tekan add, add. Bila saya klik I, dia dah kena bayar. Okey, so kita tak perlulah untuk buat updatekan kita ini. Tak ada masalah, kita close. Yang ini kita tak nak, kita just boleh. Maksudnya di sini cikgu, kita boleh 8 point di atas ini, tapi bagi kad di bawah ini, contoh saya nak add kad lagi boleh tak? Saya klik add card. Lepas H ada I kecil. Saya tekan lagi. Boleh cikgu. Di bahagian bawah ini unlimited. J besar, mana J? J besar, J kecil. Okey. So, okey. Bila dah selesai itu, kita boleh berkongsi dengan para pelajar kita. Okey, caranya adalah visible to anyone, kita change adalah visible to anyone. Jangan di private kan, di mana sini ada certain classes, people with password ataupun just me saja. So kita pilihlah everyone can lihat, visible. Edited, ini je kita buat just me saja boleh edit. Okey, saya tekan save. Okey. So next, kita scroll kat bahagian bawah ini, selesai sampai J tadi kan. Kita klik create. Okey, di bahagian atas pun ada create tadi. Okey, tak apa, saya pergi create bawah. Kita nak check daripada atas sampai bawah kan. Kita tekan create. So di sini ada copy link. So link ini, bila kita copy link ini, so kita boleh share lah dengan para pelajar kita, sama ada menggunakan media sosial Telegram ataupun WhatsApp mereka, dan mereka boleh buka, ataupun kita share dengan dalam Google Classroom. Okay, so seterusnya bagaimana kita nak mengintegrasikan bahan pembelajaran kita ini daripada Quizlet ke dalam Google Classroom. Senang saja cikgu, klik dekat share on Google Classroom. Okey, dia akan buka kita paparan ini, share to classroom, choose class. Contoh saya choose class di sini, saya ada kelas 5 dedikasi. Dia tanya kita nak buat apa? Sama ada kita nak buat create assignment, ask question, make announcement ataupun create material. Okey, saya lebih suka create material kan. Dan saya klik go. So, buka paparan di sini, saya besarkan sikit. Kecil lah pula kan. Okey. Saya buka sikit besar. Okey, di sini saya tulis kenali huruf. Okey, dan dia terus bukakan, dia terus tapikkan link tersebut dan kita buat all student di bawah topik bahasa Melayu contoh, dan saya klik post. Okey, posting di situ, you have post to your class. Kalau kita nak view macam mana, kita sebagai guru nak view macam mana, kita klik view. Nah cikgu, di bahagian ini kita boleh tengok dah hantar pun huruf, dan boleh terus, pelajar boleh terus klik link tersebut dan automatik dia akan buka ke dalam paparan Quizlet tersebut. Sama juga para pelajar boleh learn ataupun para pelajar boleh menggunakan flashcard, writing, spelling dan juga test. Kita tengok bahagian test ni Okay, so ada 5 soalan question, 5 writing question. Lepas tu dah ada 5 multiple choice question dan para pelajar boleh check answer bagi tu. Kita buat sikit tadi kan. So sikit sajalah, dia 2 jenis saja. Macam sebelum tadi dia ada 3 jenis. So maksudnya di sini bahan pembelajaran rakan-rakan daripada mula pengajaran, lepas tu pengukuhan dengan writing dan spell, dan juga kita boleh buat ujian kepada para pelajar secara formatif. Selain itu juga para pelajar boleh main pembahasan pembelajaran ini melalui game yang disediakan, iaitu Mesh dan juga Gravity. InsyaAllah bila kita dah pulang ke sekolah nanti, kita dah berdepan dengan para pelajar kita boleh main live dengan para pelajar kita. Dan mungkin sedikit idea untuk rakan-rakan, sebenarnya live ini juga kita boleh adakan dalam PKP ini, di mana kita mengaturkan bersama dengan Google Meet kita buat kuliah atas talian dan kita just share saja link live tersebut.
Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada para sahabat di luar sana. Dijemput rakan-rakan untuk menekan button subscribe dan juga butang loceng untuk menerima notifikasi terkini daripada saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.